Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi murid-murid saya sekalian. Cikgu nak tanyalah, murid-murid sihat ke? Dah makan ke belum? Okey, kalau dah makan, kalau dah sihat, Alhamdulillah. Sekiranya tak sihat ni kan, tak sihat, boleh suruh ibu bapa bawa awak yang tak sihat tu untuk jumpa doktor lah. Musim-musim ni kita risau. Jadinya cikgu nak tanya, murid-murid baca tak grup WhatsApp kita? Sebab apa? Sebab cikgu telah memberi tugasan dan pembelajaran dekat WhatsApp lah. Sebab sekarang kan kita PDPR, bukan belajar macam normal, macam biasa. Jadi cikgu harap murid-murid boleh fokus lah dekat grup WhatsApp. Jadi ingat tak apa yang kita belajar minggu lepas? Okey, baiklah. Yang kita belajar minggu lepas adalah membina perwakilan data. Jadi siapa ingat? Ada orang ingat tak? Okey, kalau tak ada orang ingat, kita imbas kembali. Ikut cikgu imbas kembali apa yang kita belajar minggu lepas ni. Okey, cikgu bagi kata kunci lah kepada murid-murid. Iaitu mengklasifikasi data. Jadi murid-murid kena ingat, dalam mengklasifikasi data ni ada apa? Okey, baiklah. Cikgu dengar ada orang cakap ada dua perkara dekat mengklasifikasi data ni. Iaitu kategori dan numerik. Okey, tengok slide yang cikgu bagi ni kan. Dekat slide yang cikgu bagi ni. Okey, untuk kategori kita baca sama-sama. Mengukur ciri-ciri dan tidak boleh diukur secara berangka, tetapi boleh dihuraikan. Jadi kita pergi kat numerik pula. Numerik mengukur kuantiti, diukur dan diukur menggunakan angka. Jadi kategori ini tidak melibatkan nombor. Numerik pula melibatkan nombor. Okey, kita tengok contoh lah untuk pengetahuan murid-murid. Contoh untuk kategori ini adalah jantina, data daripada jantina, warna, kereta, perisa, gula-gula dan sebagainya lah. Untuk numerik ni melibatkan number, melibatkan angka. Macam mana contohnya? Contohnya bilangan buku, tinggi seseorang, masa, tempoh masa dan sebagainya. Okey, kita pergi slide seterusnya. Imbas kembali perkara kedua yang kita belajar minggu lepas. Jenis-jenis perwakilan data. Cikgu nak awak baca slide ni. Kita ada carta palang, carta pai, graf garis, plot titik, plot batan dan daun. Cuba ingat. Cikgu bagi masa seminit. Awak ingat balik bentuk-bentuk ni, bentuk-bentuk perwakilan data ni. Cikgu bagi. Silakan ingat. Okey, baiklah pelajar. Ada berapa minit lagi? Ada 30 saat lagi. Ingat balik. Carta palang ni macam mana? Ingat balik. Carta pai ni macam mana? Graf garis ni macam mana? Plot titik macam mana? Dan plot batan dan daun pula macam mana? Cuba berfikir. Okey, baiklah. Dah seminit dah. Jadi kita teruskan lagi. Kita cikgu tunjuk ni. Cikgu akan tunjuk lah. Okey, ini murid boleh tengok carta palang. Seterusnya carta pai. Carta pai ni bentuk pai tu. Pai macam roti canai tu. Okey, lepas tu kita ada graf garis. Graf garis ni ada titik-titik. Seterusnya kita ada plot titik. Dan akhir sekali kita ada plot batan dan daun. Jadi murid-murid, saya dah tunjuk. Harap boleh ingat lah. Boleh ingat ni. Jadi kita teruskan. Apa yang kita nak belajar ni? Apa yang kita nak belajar hari ni ni? Okey, untuk standard kandungan adalah proses pengumpulan, perorganisasian dan perwakilan data serta mentaksir perwakilan data. Dan seterusnya, apa yang kita nak belajar adalah standard pembelajaran, iaitu 12.1.4
menukar satu perwakilan data kepada perwakilan data yang lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Jom, kita nak tengok apa yang kita nak belajar ni. Kita nak memahami. Dan kita dah target dah apa yang kita nak belajar. Kita ada hasil pembelajaran. Di akhir pembelajaran ini, murid akan berupaya untuk menukar satu perwakilan data kepada perwakilan yang lain yang sesuai serta memberi justifikasi. Kita dah ada dah target kita. Jadi jom kita tengok apa seterusnya. Okey, untuk slide seterusnya cikgu bagi masa lagi untuk baca dan faham. Nanti kita sama-sama akan faham. Ini slide maklumat untuk menukarkan perwakilan data. Target kita adalah menukarkan. Sebelum menukarkan, kita kena tahulah maklumat-maklumat penting. Cikgu dengar juga ni. Ada orang baca carta palang, carta pai, graf garis, plot titik, plot batang dan daun. Jangan sekadar baca, cubalah analisis. Cikgu nak awak analisis dulu. Perkataan-perkataan ni tak faham boleh tanya, jangan risau. Cikgu akan tolonglah. Okey, kita sama-sama lah ni untuk carta palang. Maklumat. Okey, maklumat penting untuk carta palang adalah sesuai digunakan untuk membuat perbandingan antara kategori. Ingat lagi kategori yang cikgu terangkan tu, sesuai untuk data kategori. Untuk carta pai pula sesuai untuk memaparkan bahagian bagi setiap kategori dalam keseluruhan data. Kekerapan data mungkin tidak ditunjukkan lah untuk carta pai ni. Okey, untuk graf garis pula sesuai untuk memaparkan perubahan data dan suatu tempoh masa, mungkin mengelirukan jika skala digunakan tidak sesuai. Untuk plot titik pula sesuai untuk memaparkan taburan data numerik, corak data, membuat inference dan keputusan serta mengesan pemerhatian yang ganjil. Yang akhir sekali, plot batang dan daun sesuai untuk memaparkan data taburan numerik juga, mengekalkan nilai data asal dan melakukan pengiraan aritmetik ke atas nilai itu bagi tujuan analisis data. Okey, seterusnya. Kita dah tahu maklumat. Jadi cikgu harap maklumat ni sangat penting. Maklumat ni sangat penting. Cikgu harap murid-murid dapat ingatlah, dapat study lebih kerap dan sebagainya. Okey, baiklah. Target kita kan nak menukarkan perwakilan data. Jadi, langkah menukar perwakilan data. Langkah menukar perwakilan data kepada perwakilan yang lain. Yang pertama, kenal pasti dulu perwakilan yang sedia ada. Seterusnya, kumpulkan maklumat penting dari perwakilan data. Kumpulkan maklumat penting. Yang seterusnya, tentukan dan tukar perwakilan data baru yang sesuai dengan maklumat yang dikumpul. Yang keempat adalah plot perwakilan data yang baru. Yang kelima, membuat justifikasi terhadap perwakilan data. Jadi untuk ni, harap murid-murid dapat analisis sendirilah langkah-langkah ni. Jadi kita pergi dua contoh. Kita akan tengok macam mana untuk menukarkan perwakilan data. Kita baca dulu soalan 9 ni. Baca dulu, kita analisis sama-sama. Kita baca untuk soalan 9 ni kan. Okey, dia tulis carta palang di sebelah menunjukkan keuntungan syarikat usaha tegas dari tahun 2010 sehingga tahun 2015. Tukarkan kepada perwakilan lain yang sesuai dan berikan justifikasi kepada penukaran perwakilan ini. Baiklah. Jadi yang pertama, syarat menukarkan, kaedah menukarkan kenal pasti dulu. Jadi kita dah tahulah untuk kenal pasti. Okey, kita tengok slide seterusnya ni. Kita dah tahu untuk kenal pasti perwakilan yang sedia ada adalah carta palang lah. Dia dah mention dah, dia dah sertakan dah dalam soalan.
Okey, yang kedua, maklumat yang sedia ada. Apa maklumat yang sedia ada? Kita tengok dekat graf tu, kita ada tahun kita tak? 2010 ke 2015. Tahun ni melibatkan masa. Orang panggil tempoh masa. Maklumat penting adalah tempoh masa. Jadi kita pergi ke slide yang sebelum ini, iaitu slide maklumat tu. Ingatlah kata kunci untuk tempoh masa. Kalau dia sebut tempoh masa melibatkan graf garis, jadi kita kena tukar carta palang kepada graf bergaris. Jadi kita dah tahulah perwakilan data yang baru itu graf garis. Lepas kita dah tahu, kita kena plot lah graf garis ni. Lepas plot, kita bagi justifikasi. Kita boleh tengoklah justifikasi ni. Okey, antara justifikasinya kita tengok sama-sama murid-murid. Cikgu bagi masa dulu. Cikgu bagi masa untuk faham 30 saat. Okey, baiklah. Untuk justifikasi, ingat tak? Kenal pasti kan yang awal-awal tu kaedah itu kan. Jadi kita nak tunjuk ni macam mana nak justifikasi adalah perwakilan carta palang ditukar kepada perwakilan graf garis, kerana graf garis sesuai digunakan untuk memaparkan data yang dikumpul dalam satu tempoh yang tertentu. Ingat tak tempoh masa? Melibatkan tempoh masa mesti ada graf garis. Seterusnya iaitu prestasi keuntungan bagi syarikat usaha tegas dalam tempoh masa 6 tahun 2010 hingga 2015. Itu 6 tahun. Itu adalah justifikasinya. Sebab tu kita kena tahu kaedah-kaedah menukar, sebab kita nak membuat justifikasi. Okey, baiklah, kita pergi untuk soal contoh 10. Contoh 10 dalam buku muka surat 276. Dia tulis plot batang dan daun di sebelah menunjukkan hasil tinjauan tentang kadar denyut nadi per minit bagi penyakit yang dirawat di sebuah poliklinik komuniti. Tukarkan perwakilan itu kepada perwakilan plot titik dan berikan justifikasi kenapa menukarkan perwakilan ini. Jadi step pertama kita dah tahu dah, kena pasti, iaitu plot batang dan daun. Step ketiga dia dah mention dah, tukar kepada plot titik. Tak payah risau dah perwakilan data sebab dia dah mention dah. Jadi kita nak kena pastilah, kena pasti. Step kedua, langkah kedua iaitu kumpulkan maklumat. Jadi kita tengoklah dekat jadual kita ni apa maklumat penting yang dia ada. Okey, kita boleh tengok nombor lah. Ingat, nombor mesti ada data taburan numerik. Taburan data numerik. Melibatkan apa kalau taburan data numerik ni? Melibatkan plot titik dan plot batang dan daun. Jadi kita dah tahu step ketiga. Step ketiga adalah plot titik. Jadi kita kena plot lah untuk plot titik. Seterusnya kita membuat justifikasi. Okey, macam mana nak membuat justifikasi? Kita sama-sama ni faham ni murid-murid. Okey, yang pertama, perwakilan plot batang dan daun ditukar kepada perwakilan plot titik kerana kedua-dua perwakilan ini sesuai digunakan untuk memaparkan taburan data numerik dan juga dapat mengekalkan nilai data. Jadi cikgu boleh simpulkan lah. Yang cikgu ajak awal-awal tu, maklumat tu sangat penting, sangat-sangat penting untuk murid-murid. Untuk macam mana nak menukarkan ni. Step sangat penting. Daripada maklumat dan kaedah tu, kita boleh membuat justifikasi. Jadi cikgu tahu dah. Anak-anak murid cikgu ni faham dah. Jadi cikgu sebelum kita mengakhiri kelas, cikgu nak anak-anak murid cikgu membuat latihan pengukuhan. Iaitu latihan diri 12.1C muka surat 277. Cikgu nak untuk kelas seterusnya awak siapkan dan kita bincang sama-sama. Dan pastikan fokus dan baca grup WhatsApp. Itu saja daripada cikgu. Terima kasih.